Hai, Assalamualaikum semua. Okey. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada 132 pelajar AM110 ke UiTM Cawangan Kelantan. Okey, di sini Medan sangat mengalu-alukanlah kedatangan kamu semua untuk menyertai kami, menyertai fakulti kita dalam diploma pentadbiran awam. Okay? So disebabkan COVID-19, jadi kita tidak dapat taklimat secara fizikal seperti biasa. Biasanya Medan akan jumpa kamu semua, mengenali kamu semua dalam sebuah dewan untuk menceritakan tentang sedikit sebanyak tentang kita punya fakulti lah. Okay, kat sini Madam suka untuk Madam perkenalkan sedikit sebanyak pasal fakulti kita dalam video ni lah. So ini video saya lepas sebenarnya, taklimat saya lepas, tapi masih boleh diguna pakai. Cuma kamu semua adalah pelajar sesi Oktober 2020. Okay, so sikit sebanyak Madam nak cakap sikit pasal perkara pertama, iaitu pengenalan kepada fakulti dan program kita, iaitu Diploma Pentadbiran Awam di bawah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Okey, yang keduanya Madam nak cerita sikit pasal pensyarah AM110, syarah kamu semualah yang bakal kamu semua untuk kod fakulti kita dekat Cawangan Kelantan ni. Yang ketiga, benda yang paling penting, yang pasti membantu kamu untuk memberikan kamu nasihat dari segi akademik, iaitu penasihat akademik. Okey, Madam nak kamu semua faham tentang penasihat akademik, and then Madam akan tengok struktur kurikulum dan plan pengajian dan pensyarah LIC. Maknanya kita nak perkenalkan kamu apakah subjek-subjek yang kamu akan ambil sepanjang 2 tahun setengah ataupun 5 semester ini. Dan yang seterusnya adalah cerita sikitlah pasal kalender akademik. Okay? Yang lain-lain tu akan di cover oleh pihak HCA, pihak HCP. So di bawah penyelaras program, iaitu Madam inilah perkara-perkara yang Madam akan cover. Alright? So cakap pasal fakulti kita ya. Fakulti kita adalah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Sekejap kita ambil spek. Seolah-olah bertemu dengan kamu semua. Fakulti kita telah ditubuhkan pada 2004, nama fakulti kita. Tapi sebenarnya ianya telah ditubuhkan semenjak 1955 lagi. Dah lama fakulti kita ni, tapi dulu di bawah Fakulti Pentadbiran dan Undang-Undang. Tetapi pada 2004 ditukar kepada Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Dalam ni apakah prospek kerja yang kamu boleh dapat lah. Fakulti kita terdapat 6 cawangan. Terdapat 6 cawangan di UiTM 1 Malaysia, iaitu di Negeri Sembilan, di Kedah, di Sabah, di Sarawak, Kelantan dan Pahang. So dengan dan ditawarkan untuk beberapa program lain. So apakah prospek kerja untuk fakulti kita adalah, contohnya kalau kamu buat habis diploma, kamu akan dapat menjadi pembantu takbir lah. Pembantu takbir, lepas tu pegawai takbir. Lagi yang paling sangat famous ya, pegawai takbir diplomatik. Ini bila kamu buat diploma, kamu teringin nak sambung di ijazah undang-undang, kamu berpeluang untuk jadi peguam dan hakim, magistrat, dan of course lah pensyarah jika kamu berjaya membuat master dan PhD. Itu orang kata ruang lingkup. Kalau saya dapat kos ni, saya dapat kerja apa? Ini antara bidang-bidang pekerjaan. Sebenarnya kita adalah feeder ataupun kata supply lah untuk bidang-bidang kerajaan. Untuk di sektor kerajaan dan juga di sektor swasta pun boleh, sebab kita banyak belajar tentang pentadbiran, bagaimana menguruskan sesebuah organisasi. Alright? Ini adalah sedikit sebanyaklah tentang pentadbiran FSPPP. Ketua kita adalah berada di Shah Alam, iaitu dekan. Dekan kita iaitu Prof Madya Dr. Jalil. Dia adalah dekan. Dr. Abdul Jalil
dekan fakulti kita. Dia start menjadi dekan adalah pada semester lepas. And then di Kelantan kita diketuai oleh Puan Nur Shaliza Sapia, iaitu kita kenali sebagai Ketua Pusat Pengajian KPP. Dia memegang di bawah fakulti FPM, FSPPP dan fakulti Undang-Undang UiTM Kelantan. Beliau adalah KPP yang memegang 3 fakulti. Salah satu fakultinya adalah fakulti kita. Tetapi yang paling memang betul-betul original adalah Madam lah, iaitu Madam adalah Puan Nur Farizah Johari, penyelaras program atau PP orang panggil, pelajar semua panggil PP, AM 110 UiTM Kelantan. Alright. So kita ada beberapa orang pensyarah, iaitu yang pertama sekali adalah Cik Nur Hayati Yaakob. Itu ada nombor telefon dia, nombor office dia dan bilik dia, kalau kamu ada apa-apa. Yang kedua adalah Dr. Iskandar Hassan Tan. Yang ketiga adalah Puan Nur Farizah Johari, iaitu Madam sendiri juga merupakan pensyarah. Yang seterusnya Miss Nur Syahida Zulkifli. And then yang seterusnya adalah Cik Nur Raihana Asma. Dia dah cuti belajar. Dia patutnya masuk, dia dah masuk pun. Masuk awal cuti belajar ambil PhD, tapi dia dah masuk. And then Cik Wan Ahmad Timizi bin Wan Sulaiman. Dan seterusnya Cik Muhammad Syafiq bin Hassan. Dan yang ke-8 adalah Cik Wan Hamdan Syadid Wan Abdul Manaf. So bila macam ni ada seorang lagi pertambahan pensyarah, iaitu Dr. Siti Zulaika. Madam tak sempat masuk dalam ni. Nanti insyaAllah Madam akan edit balik taklimat ni, word ni, dan Madam akan kembalikan semua kepada kamu semua, ya. Perkara ketiga yang Madam nak cakap adalah berkaitan tentang penasihat akademik. Apa itu penasihat akademik? Penasihat akademik ialah pensyarah, yang diberi tanggungjawab membimbing pelajar-pelajar di bawah pengawasannya. Iaitu kita panggil sebagai mentee lah. Pensyarah mentor, dan dia akan advise, bermula daripada awal pengajian, iaitu mula daripada kamu semua mula-mula masuk sehingga tamat pengajian. Seseorang hendaklah memastikan beliau mudah dihubungi dan pelajar, dan mempamerkan jadual bimbingan di tempat yang sesuai. Maknanya kamu mesti sentiasa dapat menghubungi beliau untuk bertanyakan tentang pendaftaran, nak drop, nak add, masalah apa-apa lah, pasal bayar yuran ke apa semua, rujuk pada dia. Mula kamu boleh refer pada Madam, tapi Madam ni menjaga pelajar selama 300 ke 400. So ini adalah macam umpamanya mak angkat ataupun ayah angkat lah untuk kamu tanyakan jika kamu ada apa-apa masalah dari segi akademik, pendaftaran lah. So apa peranan penasihat akademik ni? UiTM sangat bagus, dia memang nak jaga pelajar-pelajar dia. Once kamu semua berdaftar, kita akan berikan kamu penasihat akademik seawal kamu semester 1 lagi. Nanti Madam akan assign lah, HCA akan assign penasihat akademik. Yang pertama, peranan penasihat akademik ni adalah memastikan pelajar agar sentiasa mengemaskan maklumat diri serta maklumat komunikasi. So nombor telefon bimbit, alamat email dalam iStudent Portal, kamu semua kena sentiasa update. Alright. Kedua-dua alat komunikasi ini digunakan oleh pihak universiti untuk memberi maklumat penting kepada pelajar dari semasa ke semasa. Contohnya apa-apa hal, belajar cara apa, akan diberikan secara SMS oleh UiTM. So ini sangat penting untuk kamu meletakkan nombor telefon yang betul. Yang kedua, peranan penasihat akademik adalah untuk memberi nasihat akademik secara berkesan supaya pelajar dapat merancang plan pengajiannya dengan betul mengikut pilihannya. Seperti macam kononnya kamu nak ambil subjek apa. Kita memang dah ada plan pengajian, tapi kadang-kadang adalah dugaan mendatang, orang kata ada fail apa-apa, kamu kena drop, kamu kena extend orang kata orang lain 5 sem, kamu 6 sem. So kamu kena jumpa penasihat akademik kamu ni, meminta pandangan dia. Alright. Peranan ketiga penasihat akademik adalah untuk mengakses sistem rekod akademik pelajar. Penasihat akademik dia akan tahu result kamu berapa, dia akan tahu kamu tinggal kat mana, berapa CGPA kamu, berapa apa subjek yang kamu ambil, sebab dia dapat akses rekod akademik dan memberi kelulusan ke pelajar untuk menggugur atau menambahkan khusus menyemak plan pengajian pelajar. So nak tahu subjek apa yang kamu nak ambil, apa semua. Dia akan berbincang dengan pelajar mengenai objektif kerjaya dan pelajaran sesuai dengan minat dan kebolehan yang ditunjukkan oleh pelajar tersebut. So dia akan nasihatkan, lepas ni nak ambil kos apa, nak sambung degree apa, dia akan tengok kepada kamu punya result, dia kata kamu sesuai
sesuai ambil kos ni, kamu sesuai. Dia akan membantu kamu. Okay, sebab dia pun pensyarah juga, dan dia pun satu masa dulu dia adalah pelajar fakulti kita yang faham kehendak kamu semua. Okay, contohnya macam ada pelajar yang macam minta pandangan kos apa nak ambil. Mungkin dia lebih cenderung minat perhubungan antarabangsa ke. Jadi kamu semua boleh lah. Okay, minta pandangan dia, kursus apa nak ambil, kos apa nak ambil lepas tamat diploma. Okey, yang kelima, membimbing pelajar dalam merancang pengajiannya dan memberi nasihat tentang perubahan dalam kursus unit kredit yang mungkin perlu dibuat dengan tujuan meningkatkan atau memperbaiki pencapaian dan prestasi akademik pelajar. Okey, biasa ya kalau macam nampak kalau kita dah mengulang ni, kalau gagal kamu kena mengulang. So mungkin penasihat akademik menasihatkan kamu supaya jangan ambil terlalu banyak sangat subjek pada dalam satu semester, sebab takut kamu tak dapat nak bawa. Jadi disuruh kamu gugurkan. Okey, so dia juga menyimpan rekod prestasi akademik pelajar di bawah pengawasannya. Okey, semua CGPA kamu berapa A, kamu dapat berapa B, kamu dapat berapa C yang kamu dapat, dia tahu, sebab dia akan membantu kamu, memberi nasihat kamu, ya. Okey, merujuk pelajar kepada sumber atau bahagian lain sekiranya tidak dapat membantu dalam pelajar dalam sesuatu hal. Okey, katakan dia macam dah buntu nak bantu kamu macam mana, dia akan rujuk kepada madam penyelaras program. Katakan kalau madam buntu juga, madam akan rujuk kamu kepada HEA. Okey, macam itulah konsepnya. Tapi apa-apa dia macam seolah mak angkat, ayah angkat kamu lah, orang pertama yang kamu cerita masalah akademik kamu. Alright. Okey, dan last sekali dia akan berbincang dan berhubung dengan pegawai yang berkenaan untuk menyelesaikan sebarang isu akademik mengenai pelajar di bawah pengawasannya. So dia juga akan berbincang dan berhubung dengan pegawai yang berkenaan, okey, untuk menyelesaikan masalah isu akademik. Biasanya kita akan rujuk kepada orang di HEA. Okey, setiap pelajar akan mempunyai seorang PA, dan PA untuk pelajar bahagian satu akan ditentukan dan dimaklumkan kemudian. Okey, madam akan assign. So setakat ni madam ada, kamu semua akan ada 6 kelas tau. So madam akan assign 6 pensyarah untuk jaga kamu semua. Jadi daripada awal lagi untuk jaga kamu, apa-apa hal kamu kena tanya pada penasihat akademik kamu. Okey, dan biasanya dia datang daripada fakulti kita jugalah. Okey, pensyarah-pensyarah yang yang madam dah cakap sebelum ni, yang tadi tu kan. Okey, lepas tu orang kata dan mungkin juga beberapa orang pensyarah daripada fakulti undang-undang, fakulti ACIS, iaitu macam pengajian Islam, dan satu lagi fakulti APB ataupun Akademi Pengajian Bahasa. Sorry, bukan fakulti. Okey, so nanti lepas ni Meda akan berilah, okey, Meda akan masukkan kamu semua dalam grup WhatsApp. Alright. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh SEM lepas lah. Ini adalah Puan Nurul Hidayah. Dia merupakan salah seorang penasihat akademik yang bukan daripada fakulti kita, tapi daripada APB. Okey, SEM lepas satu grup je. Kamu 6 grup SEM ni. So, dia akan beri 6 pensyarah untuk setiap grup. Okey, yang akan menjaga kamu. Okey, sukalah kan, sebab semua dapat dah dapat mak angkat, ayah angkat yang akan jaga kamu kat sini kan. Alright. Okey, ini adalah struktur kurikulum dan plan pengajian AM110 ataupun Diploma Pentadbiran Awam. Okey, pertamanya adalah ini adalah subjek-subjek yang akan kamu belajar. Subjek-subjek yang akan kamu ambil sepanjang 2 tahun setengah atau 5 semester. Okey, kamu adalah di bawah plan pengajian 6715. Bawah pengajian 6715 adalah ada berapa kod semua. Okey, yang pertama sekali pada 41 ni kamu mesti mengambil subjek CAC 134, CTU 101, ELC 121, HBU 111, MAT 112, PAD 102, PAD 101, UED 102. Okey, 8 subjek kamu kena daftar untuk semester ini. Semester part 2 pula ni, pastikan kalau kamu tidak mahu ada masalah, pastikan kamu tidak repeat. Pastikan semuanya kamu ambil dan tidak repeat. Kalau kamu repeat, kamu terpaksa mengulang. Okey. So, kita ada berapa subjek? Okey, kat sini ada 23 subjek kan, yang ada belang-belangkan tu. Okey, mula bahagian tu bahagian 1. Yang putih tu bahagian 2. Kemudian bahagian 3. Okey. Yang ni bahagian 4 dan
bahagian 5. Okey, kita ada 34 subjek semuanya. Okey. Setiap kursus dia akan ada pensyarah sumber ataupun resource person dia yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kursus berkenaan, dan dekat setiap cawangan kita ada LIC, lecturer in charge lah, yang akan dilantik. Okey, yang di bawah ni adalah lecturer in charge lah, iaitu orang yang main, pensyarah yang main mengajar subjek-subjek tu. Okey, kalau kamu tengok subjek fakulti kita ada 14 subjek fakulti dan 20 subjek bukan fakulti.